الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawab laju. Jawab laju. Subhanallah, penuh skrin. Yalah, selepas di spotlight kan, dia highlight kan, maka penuhlah muka saya di hadapan. Cepat jawab salam laju. Tu dia. Subhanallah. Good. Very good. Bersama-sama dengan kita pada malam ini lebih kurang 60 sahabat-sahabat BMR. Kita terus isytiharkan. Kita sebut sebagai sahabat BMR. Okey, boleh ya? Kita sebut sebagai sahabat-sahabat BMR, sahabat-sahabat Betamil Ramadan 1443 Hijrah. Alhamdulillah. Geng BMR pun boleh hashtag geng BMR. Geng BMR. Okey, kita gunalah bahasa apa? Bahasa netizen sikit. Hashtag geng BMR. Menarik itu. Jom kita mulakan dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Jom kita baca sama-sama surah Al-Fatihah daripada a'udzubillah sampai amin. Jom mula sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Saja nak kongsi, bila dalam baca surah Fatihah kita akan jumpa huruf dal, betul tak? Kita jumpa huruf dal. Okay, so tengok macam mana CJ sebut. Tengok lidah CJ. Dal. Dia macam, dia kalau biasa sebut macam apa? Orang lidah pendek tu kan. Bukan nak hina, na'udzubillah. Tak ada niat nak hina, tak ada. Tapi nak bagi faham. Bila nak sebut huruf dal, dia macam tu. Dia macam di. Macam tu. Alhamdu. Itu cara sebutnya untuk huruf dal. Alhamdulillah. Lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bukan budu. Mana geng-geng daripada Kelantan? Bukan budu. Bukan budu deh. Bukan, dia budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak tambah baik selalu bacaan kita. Bila sebut bacaan kita, maksudnya bacaan apa? Bacaan Al-Quran. Ini antara yang CJ sangat cadangkan kepada geng BMR untuk kita nak look into to improve ourselves. Nak tambah baik diri. Tambah baik diri dalam apa? Dalam bacaan Quran. Kenapa ya? Kerana bulan Ramadan dia adalah bulan Al-Quran. Okey, jawab laju-laju. Quiz. Quiz. Tolong tuliskan dalam ruangan komen. Apakah Okey. Surah apakah yang mula-mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima? Apakah nama surah tu? Okey, tulis. Tulis lelaju. Tulis laju. Surah. Okey, bacaan dia Iqra, betul? Nama surah itu adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Bilakah surah Al-Alaq ini diturunkan? Bilakah?
Nama bulan dia tu. Bulan apa diturunkan surah Al-Alaq? Wah, 17 Ramadan. Lagi. Bulan berapa? Bulan Ramadan. Okay, good. Diturunkan pada bulan Ramadan. Okay. Semasa surah Al-Alaq diturunkan, iaitu pada bulan Ramadan, Game MR jawab soalan seterusnya. Pada masa tu, dah ada perintah untuk berpuasa ataupun belum? Jawab. Dah atau belum? Belum. Sudah. Okey. Belum lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, belum lagi. Semasa surah Al-Alaq itu diturunkan, perintah untuk berpuasa belum ada lagi. Perintah untuk berpuasa ni ada dalam surah apa, sahabat? Dalam surah dia punya pangkal dia Al. Banyak pun surah pangkal dia Al kan. Surah pangkal dia Al. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Jadi, sebab itu kita katakan bahawa bulan Ramadan sinonimnya yang paling utama adalah apa? Quran. Jadi kita nak bagi perhatian kepada Quran. Kita bukan kata bulan Ramadan tak payah puasa. Dah. Macam tu pula ada yang orang faham. Kan? Tidak begitu. Hari itu CJ kata bulan Ramadan sinonimnya kan Al-Quran. Tak adalah puasa. Jangan macam tu. Tak ada kaitan pun. Kita nak ingat bahawa dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Okey, dalilnya pun ada. Jadi kita nak bagi keutamaan kepada Quran. Maka antara intisari rancangan, antara konten yang ada dalam bulan Ramadan kita, yang mesti kita prepare, bersedia, adalah tentang apa, sahabat? Game MR sekalian, adalah tentang Al-Quran. Itu penting tu ya. Itu penting. Baik, insya-Allah. Okay, sahabat-sahabat kita dah ramai yang dah masuk 83 orang, alhamdulillah. Okey, mungkin ada lagi ramai yang mungkin ada urusan, tapi insya-Allah nanti admin akan bagikan rakaman kepada sahabat-sahabat. Okey. Malam ini lebih kepada apa? Malam ni kita nak menyediakan sedikit minda kita tentang Betami Ramadan. Lepas tu kita nak bercerita sikit tentang buku coaching kita. So CJ nak tunjukkan kulit buku. Kulit buku. Share skrin kejap. Okey. Tolong beritahu sekiranya dah dapat. Bagi love kalau dapat, tolong komen kalau belum dapat. Bagi love kalau dah dapat, kan? Sepatutnya mudah je dapat. Dia ada link lah dalam grup kita tu. Okey, terima kasih. Hajah Azizah. Alhamdulillah, thank you so much. Terima kasih. Okey, so dah dapat ya tentang buku coaching. Good, very good. Weh, jangan conteng-conteng lagi. Jangan conteng-conteng. Jangan conteng-conteng. Saya punya skrin, jangan. Okey, tak apa. Okey, kita stop share. Dah dapat and print. Alhamdulillah. Tak sabar tu nak tulis. Sahabat, geng BMR, CJ sangat. Alhamdulillah dah print binding lawa-lawa dah CJ. Alhamdulillah. CJ sangat mencadangkan kepada geng BMR sekalian untuk cetak dan kita buat dalam bentuk tulis. Ni traditional method. Ya, tulis. Kita nak dapatkan feel menulis tu. Instead of menaip, tulis. Tidaklah kata tak boleh, bukan CJ kata tak boleh nak guna type. Kalau boleh buat editable punya PDF tu, boleh. Tinggal lagi CJ nak ngajak sama-sama menulis. Okey, print dia. Sebab itu kalau perasan tak ada banyak sangat warna-warni dia. Sikit-sikit je. Lepas tu kebanyakannya inilah pun muka surat yang depan tu je lah pun yang ada color sikit. Lepas tu adalah sikit-sikit tu. Yang lain kebanyakannya adalah hitam putih. Okey. So, malam ini kita nak tengok kejap buku coaching kita. CJ nak kongsikan part by part yang besar-besarnya supaya geng BMR sekalian boleh menulis dengan mudah, dengan baik, insya-Allah. Okey? Semua dah go through kot
dah go through kot buku coaching tu daripada halaman pertama sampailah kepada halaman asmara. Halaman asmara tajuk lagu. Halaman asmara tajuk lagu. Halaman yang pertama sampailah yang penghabisan. Okey. So, kita nak tengok dulu sahabat. Masing-masing sila buka buku coaching anda. Ui, Dr. Atika siap apa flip. Oh, siap guna flip kan. Okey. Buku coaching BMR 1443 Hijrah. Pastikan betul. Pastikan betul. Okay. Kalau tak ada tulis ni, maksudnya tengah buka buku yang lain. Okay. Lepas tu, Minda BMR. Jom kita bina Minda BMR dulu, sahabat. Game BMR. Kita baca sama-sama, jom. Kita baca sama-sama. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. CJ dah permudahkan dekat bawah ini, CJ keluarkan dalam bentuk 4 mesej. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kita sebut mesej 1. Kutiba alaikumus shiyam, ini adalah mesej 2. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini adalah mesej 3. La'allakum tattaqun, ini adalah mesej 4. 1, 2, 3, 4. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya apa? Supaya kamu bertakwa. Okey, jap nak kena buat double screen buku dalam oh. Okey. Game BMR. Mesej yang pertama adalah wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang seru? Tolong jawab. Siapa yang panggil ni? Siapa yang buat seruan ni? Tolong tulis dalam ruangan chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Kharunisa. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala yang seru. Good, very good. Thank you. Siapa yang diseru? Siapa yang diseru? Saya. Okey, sebelum jawab saya Hajah Zakiah ikut yang dalam ayat tu dulu. Siapa yang diseru? Terima kasih Hajah Nurhayati. Orang-orang yang beriman. Okey, kita nak ambil macam tu ya. Bila kita baca ayat Quran, kita nak usahakan, walaupun soalan tu nampak macam simple lah benda ni, takkan soalan macam tu pun nak tanya, tetapi insya-Allah sahabat setuju tak CJ sebut bila kita tanyakan soalan tu walaupun simple, siapa yang seru dalam ayat ini? Allah yang seru. Bila kita buat komunikasi terhadap diri kita macam tu, bertanya soalan begitu kepada kita, kita akan dapat rasanya. Siapa setuju dengan CJ? Siapa setuju dengan CJ? Walaupun soalan itu simple, even though we ask very simple question, we still can feel the vibe inside. Betul ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi jangan memandang enteng. Don't take for granted all the question that can be asked toward ourselves regarding to understand Al-Quran. Jangan memandang rendah terhadap soalan-soalan walaupun nampak soalan tu macam mudah je, macam pelik je. Tak.
ia memberi impak kepada diri. Walaupun soalan tu berbunyi macam mana sahabat? Siapa yang seru? Simple kan? Soalan tu simple but yet give huge impact insya-Allah. Dan soalan yang seterusnya apa? Siapa yang kena seru? Kita jawab je ikut skema jawapan. Siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian kita salur kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Kita soalan pertama, siapa yang seru? Allah. Siapa yang kena seru? Orang yang beriman. Soalan yang ketiga yang CJ cadangkan, mungkin sahabat-sahabat sekalian ada soalan lain. CJ nak gunakan soalan ini. Siapa yang beriman tu? Kalau CJ akan guna soalan itulah. Untuk mesej yang pertama dulu. Siapa yang beriman tu? Sahabat, tolong jawab. Yang beriman tu siapa? Siapa orang-orang yang beriman tu? Orang yang berpuasa, lagi teruskan. Orang yang menurut perintah Allah, teruskan. Good, very good. Kita semua insya-Allah. Good, very good. Baik, bila kita nak bertadabbur, kita nak fahami, bila kita tengok ada seruan, kalau tak ada soalan-soalan tu pembacaan kita, pemahaman kita kurang berkesan dan hati kita tak terjentik. Terima kasih Nenda Mulyani. Baik. So, dalam tadabbur kita untuk mesej yang pertama, kita terus reflect dekat kita. Yang dipanggil orang beriman itu adalah saya. Okey, yang dipanggil orang beriman itu, yang diseru itu adalah siapa? Adalah saya. Kita semua ni lah. Tinggal lagi dekat sini dia punya seni dia sahabat. Bila cerita tentang orang yang baik, jangan lekas-lekas rasa akulah yang beriman tu. Dia bukan rasa macam tu. Dia bukan rasa macam tu. Dia cara dia, Allah seru orang yang beriman dan orang yang beriman tu sepatutnya saya. Boleh faham tak? Kita letakkan perkataan sepatutnya saya. Saya memang kena menyahut ayat ini sebab ini ayat Al-Quran. Saya orang Islam yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah, panggilan ini saya kena sahut. Hanya ia menjadi satu tools untuk saya semak diri saya bagaimana kualiti iman saya. Tolong tuliskan soalan itu, geng BMR. Bagaimana kualiti iman saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Hajah Haslinda. Terima kasih bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tolong tuliskan soalan yang saya dah sebutkan tadi. Bagaimana kualiti iman saya? Ini memang kita nak kena trigger diri kita. Setiap kali kita jumpa ya ayyuhallazina amanu. Boleh sahabat? Boleh? Okey. Walaupun kita akan jumpa banyak kali ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, tetap kita tanyakan soalan yang sama sebab kita betul-betul nak sentiasa mengingatkan diri kita. Macam mana ya iman saya ni? Macam mana ya iman saya ni? Good, very good, very good. Kejap, tiba nak terbatuk. Okay, kejap ya, tengah kontrol pernafasan. Tengah kontrol pernafasan. Okey. Bagaimana dengan kualiti iman saya? There you go. So, jawapannya ialah macam mana nak jawab bagaimana kualiti iman saya? Macam mana nak jawab soalan tu? Jawapan dia satu saja. Saya kena terus konsisten upgrade, improve iman saya. Itu saja jawapannya. Baik Kak. Minum jap. Tolong tuliskan apa yang CJ sebut tadi. Thank you.
Saya kena terus konsisten, improve and upgrade iman saya. Ya, betul. Itu je, itu je. Kita kena ingat, kita kena terus, kita kena terus, kita kena terus. Okey. Thank you, thank you. Baik. So, itu adalah mesej yang pertama. Itu adalah mesej yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, okey, sekarang ini saya nak kena semak iman saya. Dan bila sebut tentang saya kena terus berusaha untuk nak upgrade, saya punya iman, saya mesti buktikan dengan perbuatan. Saya mesti buktikan dengan apa? Untuk nak tunjukkan saya ini beriman, saya kena buktikan dengan perbuatan. Saya kena buktikan dengan amal soleh. Okey, tolong tuliskan yang itu dulu. Saya kena buktikan dengan amal soleh. Good, very good. Ini gandingannya sahabat. Ini gandingannya. Bila sebut tentang beriman, dia akan dituruti dengan apa perlakuan sebagai pembuktian saya ini berusaha untuk nak mencantikkan, untuk nak memastikan kualiti iman saya itu sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Maka saya kena buktikan dengan apa? Dengan amal soleh. Dan dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 183, apakah amal soleh itu sahabat? Tuan-tuan dan puan-puan, apakah amal soleh itu dalam ayat 183 tu? Tolong jawab. Laju, laju, laju. There you go. Berpuasa. Berpuasa. Very simple. Okay, good. CJ nak tanya soalan kepada geng BMR sekarang. Apa tujuan berpuasa? Kenapa anda berpuasa? Kita dah study mesej 1 dan mesej 2 kan? Sekarang bagi tahu kepada CJ kenapa berpuasa. Sebelum sampai ayat takwa. Belum lagi. Kita tak cerita lagi yang bab ayat takwa untuk apa nama mesej 1 dan mesej 2 dulu. There you go. Boleh sebut sebagai saya nak ikut perintah Allah. Saya nak membuktikan amal soleh saya sebagai tanda saya beriman. Boleh jawab sebagai sebab ini perintah Allah saya buat. Sebab saya nak membuktikan keimanan saya kepada siapa? Kita nak buktikan keimanan ni sebenarnya kepada siapa? Kepada siapa kita nak buktikan keimanan ni? Kita nak buktikan kepada Allah. Kita nak bina branding kita di hadapan Allah. Boleh dapat sahabat kita nak bina branding di hadapan Allah. Anak-anak bertanya kepada ibu dan ayah, mak, ayah, kenapa kita kena puasa ya? Sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, jawab sekarang. Tolong jawab sekarang. Anak-anak tanya, mak, ayah, kenapa kita kena berpuasa ya? Tolong jawab sekarang. There you go. Sebab kita nak ikut perintah Allah. Sebab kita ini nak tunjukkan kita sayang dekat Allah. Boleh dapat sahabat? Ini first thing first, ini dulu. Ini dulu. Bukan didatangkan dengan hikmah-hikmah tu semua tu. Tu nanti. Nombor 1, apa juga ibadat khusus yang dilakukan, ibadat wajib dilakukan, bila ditanya kenapa kita buat, nombor 1 jawapannya sebab itu memang perintah Allah. Ini skema jawapan kita. Boleh dapat sahabat? Kita sebagai umat Islam diwajibkan berpuasa kerana kita ingin ikut perintah Allah. Good, very good. Salah satu amal soleh untuk bukti keimanan kita pada Allah. Kita sayang Allah. There you go. Okay. Selain daripada kita nak buktikan kita sayang Allah. Ya, Hajah Salmah silakan.
Hajar Salma ada angkat tangan, silakan. Ada soalan ke? Ya, Hajar Salma, silakan. Unmute, unmute. Saya tak dengar. Belum lagi? Belum lagi? Ya, sila. Untuk mendapat keridaan Allah. Boleh, betul. Betul. Terima kasih Hajar Salma. Okey, boleh dapat ya? Okey, good. So, bila kita ni berpuasa, kita nak tunjukkan kita sayangkan Allah, sayang dekat Allah. Apa tanda kita sayang dekat Allah? Kita ikut perintah Allah. Dan apakah antara perintah Allah dalam ayat ni? Clearlah, suruh berpuasa. Selain daripada itu, dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-31. Sahabat, tolong tuliskan dalam ruangan chat sekejap. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31. Allah Ta'ala beritahu, jika betul lah kita ni sayang dekat Allah, ikut Nabi. Jika betul kita sayang dekat Allah, okey, maka mesti ikut Nabi. Kita pernah cerita ni banyak kali. Nabi buat apa, kita buat. Ni ada disiplin ilmu, kena belajar. Dan antara perkara yang Nabi buat apa, sahabat? Apa antara perkara yang Nabi buat? Nabi berpuasa. Jadi kenapa saya berpuasa? Satu, sebab Allah Ta'ala suruh saya berpuasa, maka saya berpuasa. Dua, sebab Nabi berpuasa, maka saya pun berpuasa. Nabi suruh kita berpuasa, bagi cara-cara berpuasa, maka kita pun berpuasa. Boleh dapat? Boleh dapat, sahabat? Ini ayat-ayat jawapan skema dia yang awal-awal. Boleh dapat? Sekiranya dapat, tolong kongsikan love. Penat bercakap love tak ada. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tu dia. Banyak terus bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Okay, good. Thank you. Thank you so much. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan, difardukan ke atas kamu semua. Kamu semua tu siapa? Termasuk nilah, ni diri sendiri lah. Saya ni adalah yang dalam kamu semua itulah. Untuk buat apa? Untuk as-siyam, untuk nak tahan diri daripada perkara-perkara yang ditegah buat semasa berpuasa tu. Menariknya, geng BMR sekalian, kita tak boleh buat benda yang haram ke benda yang halal. Masa waktu siang bulan Ramadan tu, kita ni tak boleh buat benda yang halal ke benda yang haram. Ya. Selama ni kita minum, selama ni kita makan. Betul tak? Benda-benda halal, tiba-tiba benda-benda yang halal itu diharamkan daripada buat pada seketika waktu. Hang buat, dia jatuh haram. Faham tak? Melainkan ada rukhsah lah, keringanan. Itu cerita lain. Ini secara normalnya, maaf CJ, macam mana nak kait dengan rukun Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksud Hajar Jizah? Apa maksud tu? Apa maksud tu? Nak kait dengan rukun Islam apa tu? Tolong terangkan, ataupun mungkin boleh unmute dan tanya secara verbal supaya senang CJ nak terangkan. Okey. Sampai mana tadi? Saya cerita apa tadi? Terlupa. Tolong ingatkan sekejap. CJ cakap sampai takat mana tadi? Oh ni, kita terhalang daripada buat benda-benda yang halal. Kan? Selama ni boleh buat, tiba-tiba tak boleh buat pula, asal lah. Dia macam tu, faham tak? Kan? Tetapi inilah tanda macam mana kita boleh uruskan kemahuan diri. Yang selama ini kita boleh buat, benda tu halal, tak haram pun. Malah jatuh haram kalau memudaratkan diri. Contoh, sengaja tak nak makan sampai sakit. Boleh haram tu.
Betul tak? So makan itu dia adalah untuk tujuan dia boleh bagi tenaga, kita boleh buat ibadat. Tiba-tiba benda yang halal, boleh minum, boleh makan, tiba-tiba tak boleh buat. Which is kalau buat berdosa besar. Kan? Di sinilah kita boleh nampak. Ini baru kita datangkan hikmah tu. Hikmah macam mana pengurusan diri. Puasa membentuk pengurusan diri. Bila sebut tentang pengurusan diri, ia meliputi semua perkara dari sudut P-nya, dari sudut I-nya, dari sudut E-nya, sudut S-nya. P physical, I intellectual, E emotional, S spiritual. Dari sudut fizikalnya, macam mana kita manage kita punya kesihatan. Dari sudut intelektualnya, macam mana kita uruskan ilmu untuk kita boleh menahan diri dengan baik. Lama tau kita ni tahan daripada tak makan. Lama kan? Lebih kurang pukul sekarang ini subuh masuk 6.10 lebih kurang 6.12. Kita ambil lah pukul 6. Sekadar nak senang kira lah. 6 buka puasa pukul 7.30. Betul tak? 6 pagi sampai 6 petang tu saja dah 12 jam. Betul. 6 pagi sampai 6 petang tu saja dah 12 jam. Campur dengan pukul 7, 13 jam setengah. 13 jam lebih kurang. Kita tahan diri daripada apa? Daripada makan, daripada minum. Lasak ke tak lasak? Almost half of our day, kita tahan daripada makan minum tau. Betul kan? So, dia satu perkara yang sebenarnya luar biasa. Betul. Luar biasa. Tinggal lagi boleh buat ke tak boleh buat? InsyaAllah boleh buat. Kita dah ada pengalaman. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi pengalaman itu. Sebab Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita, kita boleh urus diri. Dan macam mana kita nak uruskan emosi? P itu apa tadi ya? P adalah physical. Okay. So, kita urus emosi kita. Orang kata selalunya tengah lapar ni senang marah. Kan? Dia macam tak boleh nak kawal lah emosi diri. Selama ni lambat makan guling-guling, bulan puasa okey je. Tu pun satu hal jugalah. Orang kata mindset tu kan. Disebut sebagai mindset tu. Ceritanya, waktu lapar ni juga, macam mana kita nak uruskan diri apabila berbelanja. Sahabat, geng BMR sekalian, perasan tak? Ada beza tau. Kita beli barang dalam keadaan lapar dengan beli barang dalam keadaan kenyang. Beza tau. Setuju tak? Setuju ke tak setuju? Kan? Kalau kita ambil sudut makan lah. Pergi kedai makan tengah lapar. Rasa-rasa order berapa banyak? Rasa-rasa lah. Agak tak penuh. Tak, hungry equal to angry. Tak usah pergi bazar, insyaAllah Jumaat Raya. Kita tengah lapar, rasa semua benda kat kedai tu jual kita nak makan. Kan? Sabit duit tak cukup je, kalau tidak apa pun aku minta. Betul. Dia pergi tengah orang kata apa tak lapar sangat. Agak macam mana ambilnya? Betul tak sahabat ya? Siapa yang share tak makan dekat 12 jam tapi berat naik? Sudah, guana Ramadannya. Okey. Sahabat, okey. Di sinilah macam mana dalam keadaan kita lapar kita boleh uruskan diri dengan baik. Kalau dalam waktu lain kita gunakan fahaman nafsu tu sebagai umum lah orang Malaysia faham nafsu ni yang peringkat bawahan tu kan. Ini kita boleh sebut sebagai nafsu management, pengurusan nafsu. Tapi maksud sebenarnya nafsu tu dia ada dah sampai nafsu mutmainnah kan, nafsu yang paling bagus ni sekadar nak ambil kita guna uruf setempat. Biasa kita faham bila sebut nafsu ni yang tak elok tu lah. Kan? Jadi kita katakan bulan Ramadan ini mendidik kita untuk tahan diri, nak uruskan diri berkenaan nafsu kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Okey, mesej yang nombor 3, seperti mana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Ayat Quran ini diturunkan pada zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada zaman Nabi lah. Jadi orang sebelum Nabi pun maksudnya apa? Maksudnya orang zaman sebelum Nabi pun berpuasa. Kan? Maksudnya lain yang kita boleh faham, puasa ni daripada dulu dah. Orang dah puasa dah tak pelik dah sebenarnya puasa ni sebenarnya. Yang peliknya apa? Yang peliknya kalau hang tu boleh puasa tapi hang tak puasa. Itu yang pelik. Faham tak? Faham tak? Faham tak?
Kan? Sepatutnya benda ni dia jadi macam apa? Dia dah jadi budaya lah. Mana-mana pun sebenarnya orang puasa, okey relax lah, tak ada apa pun benda puasa ni. Daripada dulu kot kita puasa. Itu bendanya. Dan ini juga yang jadi cabaran. Kita tak nak puasa ini dia jadi sebagai relax lah, daripada dulu pun kita puasa. Kita tak nak dia jadi sebagai hanya satu ritual. Hanya satu benda yang bila diumumkan oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja, dengan ini diisytiharkan bahawa tarikh mulanya 1 Ramadan adalah pada 3 April 2022. Tu contohlah kan. Waktu macam, okey kita puasa. Kita tak nak jadikan puasa ini sebagai satu ritual sahaja. Kita tak nak benda tu. Hanya satu aktiviti yang diisi di dalam salah satu bulan yang ada di dalam setahun. Kita tak nak hanya sekadar itu. Kita tak nak. Sebab kalau sekadar itu, maka rugi yang amat sangatlah. Dr. Rubiah cakap pagi tadi, jangan jadikan sekadar adat je. Betul, betul. Jangan jadikan ia hanya sebagai adat, sebagai satu budaya. Kita kan orang Melayu, kenalah puasa. Tak. Kita tak nak macam tu. Okey? Kita nak puasa yang macam mana, sahabat? Puasa yang macam mana Allah nak. Puasa yang macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Puasa yang membentuk habit takwa. Maka datanglah satu lagi point. Kenapa kita berpuasa, sahabat? Sebab kita ikut perintah Allah, kita sayang Allah. Sebab kita ikut Nabi, kita sayang Nabi. Dan sebab kita nak jadi orang yang bertakwa. Dapat dah 3 poin besar ni. Ini kenapa saya berpuasa. Dah settle sebut 3 poin ini, then only we can add on additional points. Kita boleh tambah lagi poin-poin tambahan, such as kita boleh meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Contoh, supaya kita boleh menguruskan kesihatan kita dengan lebih baik, mengikut kajian sains and so on semua tu, silakan. No doubt, tak ada isu. Tinggal lagi kita tahu kita ikut perintah Allah, kita sayang Allah, kita ikut Nabi, kita sayang Nabi, dan kita nak membentuk habit takwa. Kita menjadi hamba Tuhan yang bertakwa. Ini nak kena clear dulu, sahabat. Adakah geng BMR clear hingga setakat ini? Sekiranya clear, tolong tulis dalam ruangan chat. Alhamdulillah, clear. CJ. CJ nak minum air. Malam boleh minum air. Bismillah. Thank you. Oleh sebab laju sangat CJ tak tersebutlah nama. Thank you. Alhamdulillah. Good. Ini CJ nak bawakan minda ni dulu. Okay. Alhamdulillah. Good. Alhamdulillah. Sahabat, okey. Mungkin tadi ada soalan Hajah Zizah tadi tanya tentang macam mana nak kaitkan dengan rukun Islam. Kan rukun Islam ada menyebut tentang berpuasa. Mungkin tentang ni kot. Tujuan saya berpuasa sebab saya ni nak menunaikan amanah sebagai seorang orang Islam dengan rukun Islam. Boleh juga. Tu tandanya ikut perintah Allah lah. Ikut perintah Allah, ikut apa yang Nabi sebut. Wah, cantiknya nombor. Ikut perintah Allah kerana kita sayangkan Allah, ikut Nabi kerana kita sayangkan Nabi Muhammad SAW, ya, dan membentuk habit takwa. Baik, di sinilah datangnya, sahabat, program BMR kita ni, Better Me Ramadan, sebab kita nak membina apa? Membina habit takwa. Nak bina habit, bendanya nak kena
nak kena, kalau bahasa orang kampung CJ ni, nak kena latu hari-hari. Nak kena buat sungguh-sungguh hari-hari. Kena buat. Without fail. Kena buat. Dia kena install dalam diri. Dia kena internalizekan dalam diri. Dia kena hidupkan dalam diri. Berapa lama? Setiap hari. Supaya ini yang kita sebut sebagai Ramadan tu sebagai madrasah kan? Sebagai satu sekolah, nak latih diri kita supaya 11 bulan lagi selepas habis Ramadan, kita terus actively, consistently melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh dapat? Dah boleh dapat tu Boleh dapat tu Okey, itu. So, macam mana ia boleh berlaku? Satunya sahabat, input yang kita bekalkan kepada geng BMR sekalian. Input tu berada di mana? Okey, tolong ambil perhatian ya. Satu input itu berada di legacy chat. Legacy chat. Kat mana nak tengok legacy chat? Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali bersama dengan Akademi Strategi. Legacy chat akan berlangsung insya-Allah pada hari Isnin dan hari Rabu pagi, jam 7.45 pagi sampai ke 8 suku insya-Allah. Hari Isnin dan hari Rabu di page Akademi Sinergi, atau boleh tengok juga dekat YouTube Akademi Sinergi. Okey? Itu cari kat situ. 7.45 pagi sampai pukul 8 suku pagi. Hari Isnin insya-Allah CJ akan bawakan ayat Al-Quran, kita tadabbur ayat Al-Quran. Hari Rabu Ustaz Faiz insya-Allah akan bawakan hadis. Boleh dapat setakat tu? Boleh dapat ya? Okey, itu satu. Dua, semua orang pun sudah berada di dalam grup kan? Semua berada dalam grup kan? Okey. Dalam grup nanti insya-Allah setiap hari kita akan usahakan adanya infografik, adanya info-info tentang nak meningkatkan ketakwaan tu insya-Allah. Ini apa yang kita usahakan. Selama berapa lama? 27 hari. Sah. Ini kan akad kita. 27 hari formalnya insya-Allah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, insya-Allah kita ada 8 kali pertemuan. Nampak tak 8? Ini CJ nak kira cara 8 ni orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini cara aritmetik tau. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat ibu jari ini adalah 5. Ini adalah 6, ini adalah 7, ini adalah 8. So sebelah tangan ini adalah 9. Angkat tangan kiri ini adalah 10. Gabung macam ni 11. Okey, cerita matematik ni kemudian kita cerita. So 8 kali pertemuan Zoom. 8 kali pertemuan Zoom dengan 8 tajuk. Tajuk tu dah ada dah. CJ dah tuliskan juga di dalam buku coaching tu. Dah ada dah tajuknya. Okey, 8 tajuk. Berjumpa secara live pukul 3 petang. Hari Selasa dan hari Khamis insya-Allah. Okay. Ini kita nak tambah mantapkan lagi input berkenaan takwa. CJ kalau saya tak dapat nak attend macam mana, insya-Allah macam biasa kita memang sediakan rakaman. Hanya CJ sangat menggalakkan sekiranya tidak ada halangan, marilah bersama secara live. Dia feel dia kan lain sikit kan. Live. Okay. Dah berapa dah cara dia? 3. 4. Selasa 3 petang sampai pukul berapa nak masak buka puasa? 3 sampai 3.30. Dia 30 minit dia. Terima kasih Haji Noria soalan yang baik. 3 sampai 3.30. Dia 30 minit dia insya-Allah. 3.30 je. Okey? Dan yang keempat, kita sediakan buku coaching. Buku coaching ni kena isi setiap hari. Sahabat ingat ya, kena isi setiap hari. Insya-Allah urus setia BMR akan bagi reminder dalam WhatsApp. Geng BMR, sila isi buku coaching anda hari ini. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Ataupun geng BMR,
sila isi jadual QSI anda hari ini. Kan? Apa dia QSI nanti kita tengok. Siapa yang belum familiar nanti kita akan tengok. Setakat tu clear? Okey, boleh? Itulah input-input yang kita tawarkan. Selama berapa hari? Selama 27 hari. Dia tidak sampai Syawal tak? Syawal masing-masing. Syawal sendiri-sendirilah. Okey. So, CJ nak share screen. Okey, sebelum CJ nak beralih kepada buku coaching, CJ nak brief tentang macam mana nak isi buku coaching. Siapa ada soalan? Tolong tanya. Ini malam ni memang kita nak brief habis-habisan. Kita nak supaya betul-betul geng BMR memang dapat dia punya impaknya, iaitu terbenanya takwa dalam diri. Legacy chat di Telegram masih ada ke? Okey, Hajah Intan, legacy chat di Telegram buat masa ni kita tak siarkan. Dia hanya ada sama ada di Facebook ataupun di YouTube saja, Hajah Intan. Terima kasih atas soalan. Okey. Sebelum ni kan ada dekat Telegram, sekarang ni kita terpaksa nak hold kan, tak ada. 4 perkara ni cara untuk dapatkan maklumat ke apa ya? Okey, 4 perkara yang CJ sebutkan tu tadi adalah cara macam mana BMR ini membantu para geng BMR untuk boleh membina takwa. Itu 4 cara yang kami nak bantu. Kita sediakan platform itu. Okey, dapat ya? Tolong senaraikan balik 4 perkara itu sahabat. 1, legacy chat. 2, infografik dalam grup. 3, 8 kali sesi. Dan 4, buku coaching. Ya. Legacy chat Isnin Rabu. Lepas tu yang infografik itu setiap hari. Lepas tu yang ketiga 8 kali sesi. Infografik itu ada masa, tak ada masa. Dia akan keluar. Waktu dia tak ada waktu. Yang ketiga 8 kali sesi Zoom itu pukul 3 sampai 3.30. Yang ke infografik di page juga ke infografik kita akan letak insya-Allah dekat page yang paling utama kita letakkan dalam grup kita. Paling utama ada dalam grup insya-Allah. Dan yang keempat buku coaching. There you go. So ini 4 perkara. Baik, terima kasih Hajah Mazidah. Baik, thank you. Baik, sekarang CJ nak teruskan kepada kita punya buku coaching. Matlamat BMR saya. So isilah apakah matlamat untuk bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda, para kekanda, para sahabat, para adinda sekalian. Pastikan di dalam matlamat anda, matlamat itu memberi manfaat kepada diri juga untuk persekitaran anda. Contoh, kalau sebut saya nak tambah baik bacaan Al-Quran saya, contoh saya ataupun saya nak khatam 30 juzuk pada bulan Ramadan. Itu untuk siapa? Untuk diri sendiri sahaja? Kalau untuk diri sendiri sahaja, maka usahakan juga macam mana khatam Quran itu juga boleh dibuat juga dengan orang lain juga. Dia memberi manfaat juga dekat orang lain. Saya dan juga ahli keluarga saya khatam Quran. Contoh, kita nak pastikan matlamat kita itu ada juga sabit dengan orang lain. Clear setakat tu? Tak ada masalah apa pun matlamat BMR, yang penting 2 komponen itu mesti ada, iaitu manfaat kepada diri juga manfaat kepada orang. Okey. Bila dah tulis sungguh-sungguh dalam matlamat BMR, tengok kepada kawasan ini. Okey, ini kita dah settle ya. Kita dah settle. Perkara mesti buat supaya mudah mencapai matlamat BMR. Ini tentang apa yang saya nak kena buat. Belah sebelahnya pula, apa perkara yang jangan buat. Contoh ya. Ini contoh. Okey. Saya nak khatam Quran 30 juzuk.
Saya kena buat baca 2 helai sebelum solat fardu dan 2 helai pada selepas solat fardu. Contoh, itu apa yang saya kena buat. Apa yang saya jangan buat, apa dia? Saya jangan baca melalui telefon. Ini contoh, bukan kena ikut ni, bukan. Sebab saya kenal diri saya, kalau saya nak baca kod telefon, banyak baca Facebook daripada Quran. Contohnya. Faham tak? Jangan tidur. Itu pun contoh Dr. Atika. Kita lebih tahu diri kita, betul tak? Kita lebih kenal diri kita. Saya patut buat macam mana yang boleh menyebabkan saya secara sunatullahnya boleh capai matlamat saya. I know better about myself. So I list down what I need to do for me to achieve my goal. My BMR goal. Betul kan? Kita lebih tahu. Saya senaraikan apa yang saya nak. Senaraikan banyak-banyak. Yang nak buat. Lepas tu senaraikan juga apa yang saya jangan buat. Tips dia nak tahu jangan buat tu nak senaraikan apa. Kalau aku buat benda ni akan menjadi sebab confirm aku takkan capai matlamat aku. Boleh ya? Hajar Norma, ya Hajar Norma, kenapa tu? Pergemas apa tu? Okey, kalau ada soalan silakan Hajar Norma. Okey, insya-Allah saya akan entertain. Okey, saya teruskan dulu. Teruskan dulu ya. Okey. Lepas tu pada bahagian bawah tu ada apa? Pada bahagian bawah itu adanya senarai permintaan saya kepada Allah dalam Ramadan. Ini kita sebut tentang apa? Ni doa. Apa doa nak doa? Buatlah, tulislah. Kalau rasa tak muatlah CJ kotak ni, tulis atas kertas. Kertas sendiri. Buatlah skrip. Tak ada masalah pun. Benda boleh buat. Okey, benda boleh buat. Baik Ajar Norma, terima kasih bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jazakillah khair. Boleh dapat setakat tu sahabat? Okey, boleh dapat ya? Okey, kita teruskan. Seterusnya, perancangan sahur dan iftar. Ini senang sangat, cuma isi masa je. isi masa je. So, dia mula dengan apa? Okey, sahabat, kalau nak mudah, isi ni dulu. Waktu masuk subuh dengan masuk waktu maghrib ni. Isi ini dulu. Barulah isi yang lain-lain tu. Boleh dapat? Dia mudah. Dia kalau isi ni dulu nanti dia mungkin terpaksa nak menggunakan matematik tambahan lah kan. Dulu tak ambil matematik tambahan kan. So, kita elakkan daripada guna matematik tambahan, janjang aritmetik lah, janjang geometri lah apa semua tu. Isilah waktu subuh tu masuk pukul berapa. CJ cadangkan ini gunakan pensel. Untuk nak isi waktu ni gunakan pensel sebab nanti boleh padam balik. Okey? Ataupun letakkanlah plastik, tulislah guna marker boleh padam tu. So bila sebabkan waktu kita tak maintain dia macam tu, tak stagnan kan. Dia kadang dia makin lama makin cepat, makin lama makin cepat, betul kan? So dia boleh berubah. So itu isi. Ini sangat senang, perancangan sahur dan iftar, anda isi masa, lepas tu anda patuhilah. Nanti hari Isnin nanti Cik bagi feedback. Apa rasa bila dah mula apply benda ni? Apa rasa? Cik bagi feedback. Hari apa? Hari Ahad, insya-Allah. InsyaAllah hari Sabtu kita dah start tarawih malam tu kan. Malam tu dah start tarawih. Lepas tu dah mulalah kita nak bersahur. Maknanya esok ni dah kena isi dah ni. Kan? Cik isi siap-siap. Okey, insya-Allah. Settle bab tu. Ya, betul Dr. Atika. Okey, kita tengok seterusnya. Ini idea untuk bersemangat hafal Quran. Ini just idea. Kalau rasa tak faham lah nak buat benda ni, nanti kita boleh tanya-tanya kemudian. Ni tak ada masalah. Okey, CJ dah bagi dah contoh kat bawah tu. Itu contoh. Saya dah pernah hafal surah Al-Mulk, saya nak hafal surah Al-Kahfi pula contoh. So kita isi supaya ni jadi satu motivasi. Dia ada banyak cara. Ini saja idea yang CJ kongsikan. Okey.
Seterusnya, inilah jadual QSI. Jadual QSI kita. Okey, ni tolong bagi perhatian sikit ya. Dia punya tarikh besar dia 1 Ramadan. Bilakah mulanya 1 Ramadan? Pukul berapa mula 1 Ramadan, sahabat? Pukul berapa mula 1 Ramadan? Jawab. QSI tu apa sih? Karang bagi tahu. Karang bagi tahu. Kejap lagi. Jawab, pukul berapa mulanya 1 Ramadan? Dr. Atika. Pukul Maghrib. Betul. Pukul Maghrib. Pukul Maghrib. Masuknya Maghrib, maka mulalah 1 Ramadan. Sebab tu CJ buatkan jadualnya cenggini. Okey. So 2 April tu, 7 malam tu masih lagi 2 April. So lain tempat kan, lain waktunya. So lebih kuranglah CJ letaklah pukul 7. So Q adalah Quran, S adalah solat. Okey, Q adalah Quran, ini Q. S adalah solat, I adalah infak. Okey. Nombor 1, sahabat, apa yang anda nak kena isi? Anda nak kena isi S dulu. Anda nak isi S dulu. Anda isi S dulu. Maksudnya apa? Dalam yang kotak-kotak kecil ni, yang keliling ni, okey? Yang keliling ni, isi waktu solat dulu. Isi waktu solat dulu. Contoh, 7:30 Maghrib. Contoh je, ini contoh saja, nak senang tulis je. 8:40 Isyak. Okey. 6 pagi. Ini dah masuk hari esok kan? 6:12 subuh. And so on lah. Teruskan sampai habis waktunya. Okey. Kali ini dia menarik, sahabat. Kali ini dia menarik. Kita isi solat fardu dulu. Okey. Seterusnya, untuk bab solat, apa yang saya nak tambah baik solat saya hari ini, perancangan solat saya hari ini? Contoh, saya nak usahakan saya sentiasa bersedia 5 minit sebelum masuk waktu solat. Contoh, itu tentang nak tambah baik solat. Saya nak usahakan setiap kali solat, saya berjemaah dengan keluarga saya. Contoh, ni untuk ibu-ibu lah. Ibu yang tak bekerja, dia duduk kat rumah jadi suri rumah dengan anak-anak, nguruskan anak-anak. Itu contohnya. So, itu adalah perancangan. Okey. Itu perancangan solat fardu. Jangan dilupakan, ada masukkan juga perancangan solat sunat. Solat juga kan? Masukkanlah. Solat sunat apa yang ada, sahabat? Tu, solat sunat yang mengiringkan solat fardu tu satu. Solat sunat apa lagi? Kita ada solat sunat duha. Kita ada solat apa lagi? Solat sunat Ramadan apa? Solat sunat tarawih. So, masukkan tu semua dalam jadual. Saya ada nak solat sunat duha. Pukul berapa saya nak solat sunat duha? Masukkan. Contohnya, kita sembahyang solat sunat duha pada pukul 10 malam. Peliklah. Tak, duha namanya tu namanya lail. Solat sunat duha waktu pagi lah. Okey, katalah pukul 9 pagi saya nak solat sunat duha. Pukul berapalah yang lebih tepat? Sunat tahajud pukul berapa? Masukkan. Saya tahun perancangan saya nak buat tahajud sebanyak 3 rakaat. Nak maintain dulu seminggu, contoh. Tuliskan, tak ada masalah. Okey, untuk Q dah dapat? Untuk Q dah dapat ya? Okey, good. Okey. So, settle bahagian solat, kita buat juga bahagian Q. Bahagian Q ni apa? Bahagian Quran. Apa tentang Quran ini yang saya nak tambah baik? Nombor satu tentang Quran ni, berapa lama peruntukan masa? Berapa lama? 1 jam, 2 jam? Peruntukan masa dulu. Bila dah ada peruntukan masa, let's say lah contoh 1 jam, 1 jam.
1 jam dalam masa 1 hari. So 1 jam tu nak baca dekat mana? Isikan dalam ruangan yang kecil ni. Letakkan masa tu. Letakkan masa tu. Boleh dapat sahabat? Dan apa lagi tentang Quran yang anda nak improvekan diri anda? Nak tadabbur ke and so on semua apa tu? Letakkan. Letakkan. Al-Quran ini juga adalah tentang belajar. Al-Quran ini juga adalah tentang belajar, mendapatkan input. So, hari tu nak belajar apa? Dah rancang. Rancang nak dengar lagi si chat ke. Ini bukan nak salin nota. Ini rancangan aktiviti yang nak dibuat. Nota tu nanti tempat lain tu tulis. Boleh ya? Boleh. Okay. Settle Q, settle S, maka masukkan infak. CJ, infak pukul berapa pun nak kena tulis ke? Ia bukan infak pukul berapa saya nak kena tulis. Kita nak kena faham juga infak ini ialah kita bekerja itu juga adalah satu infak. Kita menggunakan rezeki, tenaga dan ilmu kemahiran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita guna pakai memberi manfaat kepada orang. Kita belanja apa yang ada kepada kita tu kita belanjakan untuk diguna pakai terhadap orang. Faham tak? Seorang ibu bila dia buat tugasan suri rumah itu adalah infak tenaga, kasih sayang kepada anak-anak dan juga rumah. So anda kena tuliskan juga apakah jadual kerja anda. Contoh Dr. Atikah adalah seorang doktor. So daripada pukul berapa sampai ke pukul berapa itu adalah untuk nak merawat pesakit. Contoh Hajar Salma infak tenaga dan masak untuk keluarga. Betul. Pukul berapa nak masak? Masukkan. Masukkan. Bukan nak masak lauk apa hari itu. Bukan. Masak lauk apa hari ini tak termasuk dalam cerita ni. Ini kita tentang nak rancang supaya kita betul-betul occupy kita punya 1 hari dalam bulan Ramadan. 1 hari di bulan puasa. Okey. Hantar ambil anak sekolah termasuk tak saja? Hajar Asma masuk. Itu juga adalah infak kita, kerja kita yang kita nak bagi manfaat kepada orang lain. Betul? Masukkan. Belajar ke bagi manfaat ke tolong angkat barang ke semua? Betul, betul. Tinggal lagi kalau terlalu detail nak angkat barang pukul-pukul ini itu mungkin tak sempat nak tulis. Kita ambil yang big activity. Okey. Hajar Khairun siapkan anak ke sekolah. Pukul berapa? Sebab benda tu rutin, okey, boleh letak. Sahabat, setakat itu untuk QSI dah faham ke belum? Tolong respon yang itu dulu. Dah faham ke belum? Dah faham, tolong tuliskan alhamdulillah faham. Tolong respon kat CJ. Saya menjahit CJ guna masa yang lama. Then ambil daripada pukul berapa sampai pukul berapa itu adalah menjahit. Tulis. Okay, good. Very good. CJ teruskan ya. CJ teruskan ya. Kita pun dah terlajak ni. CJ minta maaf. CJ ambil masa sikit lagi boleh? Sahabat tolong bagi izin dulu sahabat. Geng BMR tolong bagi izin dulu untuk CJ nak teruskan. Ya, terima kasih. Kita pergi laju sikit ya. Kita pergi laju sikit. CJ nak biar lepas ni memang terus boleh isi dengan senang. Okay. So untuk part jadual QSI ini insya-Allah urus setia BMR akan bagi notification dalam grup. Okey, tolong isi jadual QSI anda. Okey. So ini 1 Ramadan, so 2 Ramadan, 3 Ramadan, pukul berapa nak isi itu terpulang. Tiba-tiba lepas 3 Ramadan jumpa ayat Quran ini. Ini tanda pada hari itu adanya sesi yang 8 kali itu. Ingat tak? Sesi yang 8 kali itu, kan? So, pada pukul 3 petang, sediakan sedikit ruangan untuk anda mencatat nota. Apakah potongan ayat yang diguna pakai, apakah terjemahannya, apakah mesejnya, apakah pelajaran dan tindakan yang dapat daripada perkongsian itu. Okey, tuliskan kat sini. Kalau nak guna buku sendiri pun tak ada masalah, hanya CJ
cadangkan dalam ini pun isi juga supaya kita tahu tak kita nak pergi ke mana-mana kalau kita nak refer balik. Kita dah tahu kat sinilah. Lepas tu barulah kita linkkan ke buku-buku lain. Lepas tu kita jumpa 4 Ramadan, 5 Ramadan, selepas 5 kita akan jumpa, okey, ini macam biasa sekali lagi kita akan jumpa tu, ini stesen muhasabah. Stesen muhasabah isi dengan penuh sungguh-sungguh dan serius. Okey. Jawab soalan itu sebaik mungkin sejujur untuk diri anda. Dan anda akan jumpa banyak kali sahabat sesen muhasabah. Dia ada sesen muhasabah 5, dia ada 10. Ni dia berkaitan dengan harilah. 10 hari, 15 hari, berapa hari lagi? 20 hari mana? 20 hari? 20 hari. Ada hari yang ke-25. Lepas tu ada hari yang ke-30. Ini semua tentang Ramadan. Lepas tu akhir sekali platform Aidilfitri. Sahabat, itu sahaja sebab yang lain-lain tu saya rasa tak adalah susah berbenar. Baik. Sahabat, pada anggapan CJ, insya-Allah buku coaching ini boleh diisi dengan baik. Setakat ni, sahabat rasa okey? Ada apa yang tak faham untuk nak isi buku coaching ni, sahabat? Setakat ni okey ke tak okey? Kalau okey, sebut okey. Kalau tak okey, kena jawab tak okey. Faham? Okey. Good. Thank you. Betul Hajar Zakiah. Kena jujur untuk diri sendiri. Sebab yang dapat manfaat ini adalah untuk diri sendiri. Sebab itu namanya coaching. Okay, good ya. Dalam masa yang sama, katalah tengah isi tu masuk, macam tak faham lah CJ, tanya dalam grup insya-Allah. Tanya dalam grup insya-Allah. Boleh sahabat ya? Okay ya. Baik. CJ doakan geng BMR dipermudahkan urusan. Mari kita berdoa sama-sama semoga Allah Taala memudahkan urusan kita untuk nak membentuk kita punya usaha ni untuk nak membentuk habit menjadi hamba Dia yang bertakwa. Okey? Membentuk diri kita menjadi hamba Dia yang bertakwa. Itu penting. Itu penting. Apa-apa pun kita nak mulakan dengan doa. InsyaAllah boleh ya sahabat ya. Ada apa-apa soalan nak tanya, tanyanya dalam grup insyaAllah. Kalau tidak CJ jawab, sahabat-sahabat lain yang akan jawab. Soalan CJ, silakan. Silakan Dr. Tika. Ada soalan silakan tanya. Boleh insyaAllah, insyaAllah. Okey, membentuk diri kita. Amin. Ada grup Telegram juga ke? Okey. Kita tak ada grup Telegram, kita hanya ada grup WhatsApp. Grup Telegram yang ada hanyalah namanya Menjejak Legasi Nabi Ibrahim. Okey, itu adalah untuk kempen. Itu berlaku sepanjang bulan 4, bulan 5, bulan 6. Okey? Kita hanya ada WhatsApp group sahaja. Okay. Zakia Rafael, Hajar Zakia, QSI hanya untuk 3 hari ke? Tidak. QSI ada untuk selama 30 hari Hajar Zakiah. Okay, tengok kat sini. Ini Ramadan 1. Ni 1 Ramadan, ni 2 Ramadan, ni 3 Ramadan. Lepas tu langkau dia ada 4 Ramadan, ada 5 Ramadan. Dia ada setiap hari Hajar Zakiah. Sampailah hujung. Mana? Sampailah 30 Ramadan insya-Allah. Boleh Hajar Zakiah ya? Okey, boleh Hajar Zakiah. Soalan lain? Okey, alhamdulillah. Soalan lain? 5 4 3 2 1 habis. Baik, insya-Allah saya mendoakan sahabat-sahabat sekalian, ayahanda bonda, para kekanda, para sahabat, para adinda yang bersama-sama di malam ini bersama-sama menjadi geng BMR Betamin Ramadan 1443 Hijrah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membentuk apa? Untuk kita membentuk habit bertakwa. Ilmu telah dikongsikan, dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita merasa, hanya yang merasa mengenal rasa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Geng BMR, CJ minta maaf sebab CJ dah ambil masa lebih yang daripada sepatutnya. CJ minta maaf. InsyaAllah kita bertemu pada setiap hari secara maya. Juga kita boleh bertemu secara live di dalam sesi-sesi yang ada. Teruskan bersama dengan platform BMR. Geng BMR hanya yang merasa mengenal rasa. Geng BMR, you are awesome. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Rasul Ulul Azmi yang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Memiliki ketabahan luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Namanya Ibrahim disebut sebanyak 63 kali dalam Al-Quran. Digelar dengan Khalilullah, yakni teman rapat Allah, dan terkenal sebagai pengasas Kaabah, hamba yang taat melaksanakan perintah Allah. Anak, suami, dan bapa yang sangat prihatin, kasih dan cinta akan keluarganya serta keturunannya. Seorang yang sangat berani dengan memecahkan berhala-berhala kaumnya, dan baginda seorang yang cerdas dan hebat dalam berhujah menggunakan akal. Akan tetapi, diuji dengan bapa dan kaumnya yang degil dan berkeras untuk tidak mahu beriman. Diuji dengan dibakar hidup-hidup ke dalam api oleh Raja Namrud. Diuji untuk meninggalkan anak dan isteri di padang pasir. Dan diuji dengan mimpi penyembelihan anaknya sendiri. Mari mengangkat legasi dunia akhirat yang ditinggalkan baginda dengan menjejak dan menghidupkan legasi Nabi Ibrahim yang panjang ini. Menjejak legasi Nabi Ibrahim.